Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran, pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini 7 Ramadan 1444 kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Muddathir. Surah Al-Muddathir, surah yang ke-74, juzuk yang ke-29. Ayat yang kita akan baca bermula ayat 18 ayat 18 sehingga ayat 30. Ayat 18 sehingga ayat 30, di mana perbincangan kita pada kali ini iaitulah si kafir, tak kiralah Al-Walid bin Mughirah ke, bapak kafir mana ke, kerja dia perah otak, fokus dia untuk nak lawan Quran dan mencipta persepsi tohmahan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada Al-Quran. Sudah semestinya mainan peranan kafir zaman kita juga untuk nak mentohmahkan orang-orang yang menyebarkan ilmu Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dituduh, akan dibuat berbagai-bagai persepsi buruk supaya orang jauh daripada Quran, orang jauh daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di akhir ayat Allah Taala sebut mereka akan dicampak ke dalam neraka. Itulah tempat yang sesuai dengan orang yang kerah kepala. Nauzubillah. Mari kita sambung muka surah 1314. Kita baca 1-2 ayat ya. Kemudian kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. Ayat 18. Innahu fakkara wa qaddar. Innahu fakkara wa qaddar. Kerana sesungguhnya ia telah memikirkan dan mereka-reka persepsi tuduhan jahat terhadap Al-Quran dan juga terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, ingat dalam siri yang lepas Allah cerita kepada kita siapa? Al-Walid ibn Mughirah, si bapa yang ramai anak, si toke yang banyak harta. Jadi dia ni tamak nak harta banyak, maka Allah Ta'ala gambarkan dalam ayat kita ni watak buruk ini, bagaimana si jahat ini berfikir nak mengadakan tuduhan-tuduhan yang jahat terhadap Al-Quran dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jemaah sekalian, kita bila baca Quran, jangan duk mikir orang dulu ya ada, zaman kita ni tak ada, jawabnya ada. Zaman kita pun masih wujud lagi watak-watak yang sama perangai walaupun berbeza nama.
Dulu orang panggil orang jahiliah, orang Quraisy. Sekarang ni lain pula dia punya nama kabilah, nama keturunan dan nama-nama gelaran. Kita kata wal'iyazubillah, kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada perangai-perangai buruk yang jahat ini. Tengok ahli tafsir kata apa? Inna hadzal kafir, si kafir ini telah mengerahkan pemikiran dia. Wa adara ra'yahu, dan duk mikir macam mana nak condemn, nak komen Al-Quran. Maka wa auqa'a fi nafsi taqdiran lis-sifatil batilah. Jadi dia telah khayal, dia fikir beberapa tuduhan yang agak sesuai, relevan dengan Quran, supaya orang boleh terima dia punya tuduhan ataupun tomahan itu, supaya orang boleh terima. Baiklah, tengok ayat ini. Allah kata apa? Innahu fakkara wa qaddar. Innahu fakkara wa qaddar. Qala Ibn Katsir ay innama arhaqnahu su'udan. Mana kami sibukkan dia duduk mikir, duduk tengok supaya apakah tuduhan yang sesuai dengan Quran. Fakkara wa qaddar. Bukan kata mikir gopoh-gopoh dah. Oh kita gini lah. Tengok Tuhan kata fakkara, dia mikir, wa qaddar. Kata Ibn Katsir ai tarawwa, maknanya mikir, memperhalusi tuduhan tu. Mana bukan kata fikir spontan, tidak. Orang panggil kerah tenaga mikir sungguh-sungguh nak jatuhkan Quran. Pelajar tengok 3 kali ulang fakkara wa qaddar, faqutila kaifa qaddar, summa qutila kaifa qaddar. Tengok Allah Ta'ala gambarkan betapa bersungguhnya. Allahu Akbar. Orang Kelantan kata cawak kotel si Al-Walid ni, nak jatuhkan Quran. Baik, tengok ayat kedua. Faqutila kaifa qaddar, maka binasalah ia hendaknya. Dia akan binasa ikut mana pun. Tak seduk mikirlah Walid, bagaimanalah ia berani mereka-reka yang demikian, macam mana dia boleh reka tuduhan-tuduhan yang jahat terhadap Al-Quran. Ai fahalaka wa lu'ina hadzal kafir, binasa dan dilaknatlah si kafir ini. Wa ajaban lahu, dan peliklah bagi orang kafir ni. Idh kaifa awqa'a hadza taqdira fi nafsihi, bagaimana dia duk sibuk, duk mikir kerah tenaga, habiskan masa semata-mata nak sifatkan Quran tu dengan sifat buruk supaya orang percaya kepada tuduhan dia. Allahu Akbar. Summa qutil, tengok ayat 20. Summa qutila kaifa qaddar, ai summa halaka wa lu'ina maratan ukra. Binasa, celaka kali yang kedua untuk si kafir ini fi amril Quran, kerana dia telah berfikir berat, fikir panjang, mengkaji-kaji tuduhan kepada Quran. Maka tujuannya nak sekat orang daripada jalan Allah Azza wa Jalla. Kamu bayangkan, ilmu tadabbur kata 3 kali Tuhan kata wa qaddara, wa qaddar, kaifa qaddar, summa qutila kaifa qaddar. Maknanya Allah Taala nyatakan betapa bersungguhnya. Orang panggil buat kerja sengoti, bukan main-main, dengan penuh penuh perasaan nak hina Quran, jumpalah dia. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tengok ni, apa dia kata pada pelajar, tengok dalam ayat. Summa nazara, lepas dia mikir, tengok ayat 4, ayat 21. Summa nazar, kemudian bukan sekali ia merenung dan memikirkan jalan-jalan mencaci Al-Quran, tetapi gagal. Mikir lagi. Baik, kita tengok ulama tafsir komen apa. Qala Ar-Razi ni Fakhruddin Ar-Razi, seorang tokoh. Dia kata annahu awalan fakkara, kali pertama dia mikir lagu mana, macam mana aku nak komen Al-Quran. Satu. Wa thaniyan qaddara, yang kedua dia kaji lagi, teliti lagi tuduhan.
Wa thalithan nazara fi dhalikal muqaddar. Semak balik. Okey ke? Tuduhan ni orang boleh terima ke? Apa ni, persepsi ni relevan ke? Oh, fikir. Fan nazarus sabiqu lil istikhraj. Maknanya dia macam nak keluarkan tuduhan, bagaimana dia nak buat apa ni kerahkan pemikiran begitu kuat. Jadi ini dia kata al-maratibus salasah muta'alliqatun bi ahwali qalbihi. Qaddara wa qaddara wa qaddara ini bergantung dengan hati dia. Maknanya hati dia tu orang panggil tak lain nak tidur duk mikir nak kena kepada Quran. Itu untuk hati dulu. Kemudian watak, orang panggil mimik muka. Air muka dia macam mana? Tengok ayat 22. Summa abasa wa basar. Fikir gagu kepala perih-perih, tak nak buat apa, tak jumpa tuduhan. Setelah ia memasamkan mukanya, ia bertambah masam berkerut. Orang kalau cari idea tak jumpa kan, gagu kepala, muka pemasa tak ceria. Ini tengok. Summa qataba wajhahu. Masa kata orang masa mencuka. Wa qabada ma baina aini, berkerut dari dia. Wa taghayyara launuhu, dan berubah muka dia daripada apa ni merah muka jadi pucat. Lish? Sebab dia tak jumpa tuduhan jahat kepada Al-Quran. Kita kata hayhat ya Walid, Walid, jangan cari pasal. Al-Quran ni kalamullah, bukannya kalam orang. Allahu akbar. Jadi jelas sangat. Allah Taala sebut dalam Quran ni watak memek muka lagi. Dah lah mikir punya fikir, buntu, tak ada idea. Nazara, tengok lagi, semak lagi. Basar wa basar, masa muka, berkerut dahi, tak nak buat apa. La haula wala quwwata illa billah. Adakah dia berhenti setakat tu? Tengok ayat 23. Summa adbara wastakbar. Kemudian ia berpaling dari kebenaran, tak mau terima juga, dan berlaku sombong angkuh. Allah. Patutnya ialah itu semua takdir Allah Azza wa Jalla. Maknanya kalau dia dah fikir, tak jumpa cari kelemahan Al-Quran, tak jumpa cari tuduhan nak buat pada Quran, patut dia akurlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku ikut awak lah. Tak jumpa cari dah Quran ni. Tapi apa boleh buat? Hati tutup. Adbara wastakbara, ay tawalla wa takabbara an qabulil haqqi ma'a tabayyunihi kamal al-Quran. Jelas depan mata dia Quran ni betul, maklumat dia berfakta, lafaz-lafaz bahasa dia sangat cantik, sastra dia cukup indah, tapi sombong, takabur, tak mau terima. Habislah dia nanyalah. Kita kata itu semua takdir Allah Azza wa Jalla, tak boleh kita nak menyesali perkara yang telah berlaku. Akhirnya jumpalah dia tuduhan yang dia nak buat. Tengok ayat 24. Faqala in hadza illa sihrun yu'thar. Serta ia berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir. Ia dituntut serta dipelajari dari ahli-ahli sihir. Tak ada apa dah. Muhammad hidup tak apa dalam gua, jumpa ngaji mana tak ajar dia sihir. Habis. Allahu akbar. Orang kalau sudah ditutup mata hati dia, tertutuplah dia, wal iazubillah. Tak ada lagi jalan yang boleh menyelamatkan dia, melepaskan dia. Kita kata itulah satu kerugian yang amat besar. Sebab tu hari ni bila orang duk cakap apa? Kalaulah kita hidup zaman Nabi, kita kata alhamdulillah, kita hidup zaman kita hari ni beriman kepada Allah, beriman dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah pilih pula kita insya-Allah cinta kepada sunnah, benci kepada benda bid'ah dan mungkar. Alhamdulillah. Kalau hidup zaman Nabi tak tahu lagi. Boleh jadi ikut Nabi, boleh jadi na'udzubillah pergi ikut Al-Walid, ikut Abu Jahal. Jadi kita syukur kita hidup zaman kita ni dengan beriman macam ni, walaupun lemah, tapi kita tetap hamba Allah yang beriman. Kata alhamdulillah. Baik. Apa lagi dia kata? Yang pertama tuduhan dia sihir. Tuduhan yang kedua yang diputuskan oleh pemikiran Al-Walid, dia kata apa?
In hadza illa qaulul bashar. Ini tidak lain hanyalah kata-kata rekaan manusia. Dia kata hadisun basyari. Ini semua ni kata-kata orang ya, bukan kalam Allah. La yanbaghi li ahadin an yaghtarra bihi aw yu'awwil alaih. Tak payah duduk pengaruh lah. Tak usah duduk percaya lah. Tak usah duduk ikut Muhammad lah. Kita kata sallallahu alaihi wasallam. Semua ni kata-kata manusia. Yang masalahnya dia bila dicabar, tak apalah Quraisy, kalau kamu kata ini cakap manusia, kamu buatlah Quran juga seumpama dengan ini, yang kita boleh lawan. Aku baca sini, kau baca sana, boleh tak? Ada riwayat kata, dengar cerita riwayat ni. Ini pelajar-pelajar ni dengar cerita. Dia kata apa? Dia cuba nak buat ayat Quran. Dia pun ambil surah Al-Fil. Dengar cerita. Dia kata Al-Fil, wa ma adraka mal fil, khurtum tawil, jismun kabir. Sedap. Gajah, mu tahu apa itu gajah? Belalainya panjang, tubuhnya besar. Ini cerita pasti, bukannya cerita Quran. Jadi mana tak ada apa benda yang kita nak tadabbur dengan cerita Quran yang direka oleh Quraisy. Tak apa. Tak boleh buat apa dah kita. Maknanya alhamdulillah Allah Taala tak beri pada mereka, maka dia gagal dalam segagal-gagalnya dalam semua perkara. Baik para pelajar, maka ketika dia telah putuskan untuk kerah kepala, tetap nak lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala jatuhkan hukuman. Tengok ayat 26. Sa'uslihi saqar. Bilalah. Dan apa jalannya engkau dapat tahu kedahsyatan neraka Saqar itu. Allah tanya, mu tahu ke apa dia neraka Saqar? Tahu ke tidak? Maknanya mu ni geng-geng penentang Quran, penentang Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dicampur ke dalam neraka yang begitu dahsyat. Allah tanya lagi. Wa ma adraka ma. Kita tukar terjemahan tadi. Sa'uslihi saqar ayat 26. Disebabkan kekufurannya itu, aku akan masukkan dia ke dalam neraka Saqar. Wa ma adraka ma saqar. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui dahsyatnya neraka Saqar itu? La tubqi wa la tazar. Ia membakar mangsanya dengan tidak meninggalkan sisa dan tidak membiarkannya binasa terus. Ini masalahnya. Yakni, tengok nota di bawah. Yakni neraka itu terus-menerus menyeksa mangsanya. Setelah membakarnya hangus, maka mangsanya akan kembali semula seperti keadaan asal, lalu dibakarnya hangus dan seterusnya. Wal iyazbillah. Takut kita. Jadi ini tengok. Wa ma adraka ma saqar. Mu tahu apa yang Muhammad tentang ayyusya'in saqar? Saqar tu apa? La tubqi wa la tazar. Orang yang masuk taklah hidup seperti hidup manusia dan tidak mati seperti orang lain. Hidup molek dak. Orang hidup molek ni senang, bahagia. Ni hidup dengan azab. Hidup dengan azab. Kalau mati senang juga. Mati rehat. Ni tak mati. Mana masalah dia? Ya Allah Tuhan. Ayat ini tanda pelajaran. Ditafsirkan dengan ayat surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 56. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat kami akan campur ke mereka ke dalam api neraka. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Kulit ini bila dibakar hangus, rentung habis dah, berhenti kejap, pulih balik, naik semula kulit, comel balik.
tegau bakar pula. Allahu akbar. Allah kata liyazuqul azab, supaya mereka merasai azab. Manakala bakar, hangus, lentur, mati, sesat. Kita kata boleh tahan. Ni tak mati. Hangus, kulit tumbuh balik, bakar pula. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkan kami, selamatkan kami daripada api neraka ya rabbal alamin. Kita dengar rasa takut. Kalau dengar rasa tak takut tu, orang ni dia panggil hati mati, tak rasa apa. Maknanya tak ada apa. La tubqi, tidaklah hidup seperti hidup biasa. Ada ulama tafsir kata la tubqi lahman, tak ada daging kecuali diterbakar belakang. Lepas tu hidup balik. Ya Rabbi ya Karim ya Allah. Ayat 29, lawahatul lil bashar, ia terus menerus membakar kulit manusia. Maknanya begitulah orang dalam azab. Lagi tak habis kalau orang beriman, habis je azab-azab. Yang kena dibakar itu, bila tamat tempoh dia boleh keluar daripada neraka. Itu orang beriman. Tapi kalau kafir, mazhab kita ni Ahlus Sunnah wal Jamaah, kekal, tak ada khulud. Kekal dalam neraka sampai bila-bila. Sampai bila-bila. Allahu akbar. Baiklah. Ayat terakhir, 'alaiha 19. 'Alaiha 19. Pengawal dan penjaganya adalah 19 malaikat. Ai ala tilkan nar, dengan ya. Neraka ada 19 pegawai-pegawai eksekutif malaikat duk jaga situ. Apa dia bentuk malaikat jaga neraka? Tanda pelajar. Baca dalam surah At-Tahrim, surah At-Tahrim ayat 6. Allah kata apa? 'alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah kata malaikat hak jaga neraka tu ghilaz, kasar, shidad, backing, bengis, ganas. Mereka tidak derhaka kepada Allah Ta'ala dengan apa yang Tuhan perintahkan. Mereka lakukan apa yang diperintahkan, yang disuruh. At-Tahrim ayat 6. Kita mengatakan kata Al-Qurtubi setelah menukilkan pandangan ulama-ulama tafsir tentang siapakah malaikat 19 ini, 19 ini, maka dia kata as-sahih insya-Allah anna haula'i 19 humur ru'asa wan nuqaba. 19 tu ketua-ketua dia, ketua kluster penjaga neraka. Wa amma jumlatuhum, adapun bilangan sebenar penjaga neraka Allah Taala saja yang tahu, sebagaimana Allah Taala sebut dalam surah Al-Muddathir yang kita akan baca nanti. Dia kata apa? Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tak ada siapa yang tahu tentera-tentera Allah Ta'ala itu kecuali dia saja tahu. Baik. Maknanya 19 tu, ini kumpulan dia panggil khazanatu jahannam, penjaga neraka. Orang panggil Malik Zabaniyah. Zabaniyah ni jaga neraka. Hak tak pernah senyum pun dia ni. Allahu akbar. Takut ke tidak kita dengar? Kau tak takut? Kalau tak takut tu dia panggil orang mati tu. Mati apa? Mati hati dia. Na'udzubillah. Kita minta perlindungan Allah Ta'ala daripada mati hati. Baik, para pelajar sekalian, mari kita berpindah kepada 5 ayat. 5 ayat. 5 ayat pula. 5 faedah.
5 faedah daripada ayat yang kita baca ini, di mana kita dah dapat? Tengok ayat yang mula-mula kita baca tu. Ayat yang awal kita baca. Innahu fakkara wa qaddar. Innahu fakkara wa qaddar thumma qutila kaifa qaddar. Innahu fakkara wa qaddar. Ini hijau puak kafir ni berfikir dan mengerahkan fikiran. Ayat yang ke 18 ini menjelaskan ayat 16. Tulis ayat 16. Innahu kana li ayatina anida. Sifat puak kafir itu keras kepala, nak lawan juga Quran. Bila nak lawan, maka Allah gambarkan bagaimana keadaan dia. Innahu fakkara wa qaddara faqutila kaifa qaddar. Jadi 3 kali Allah Ta'ala sebut qaddara wa qaddara wa qaddara, 3 kali sebut. Jadi mereka ini menunjukkan bahawa betapa kuatnya, betapa bersungguhnya dia nak kena kepada Quran ni sampai peringkat kerah tenaga, habiskan masa, garu kepala, duk mikir qaddara wa qaddara wa qaddara, 3 kali diulang. Sebab perbuatan yang dia buat itu memang orang panggil kerjaan bersungguh, bukan main-main. Jadi kita mengatakan para jemaah sekalian, kalaulah orang kafir, kalau orang kafir nak lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mereka begitu sekali bersungguh-sungguh, jadi kita orang Islam ni, apa peranan kita, apa tanggungjawab kita untuk nak menjaga Al-Quran? Hari ni dia panggil ta'nul kufar, puak-puak orientalis, puak kafir ni serang Quran dalam pelbagai sudut. Oh, dia nak kena ke Quran tu macam-macam, nak kata ke Quran. Jadi alhamdulillah, Allah Ta'ala jamin nak jaga Quran ni, tak ada siapa yang boleh kacau, maka orang tak akan boleh buat apa-apa kepada Quran. Tak nak buat apa. Dia nak buat pun ada orang jawab. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Kadang-kadang yang jawab tu bukan Arab. Ni ada 2-3 buku jawapan kepada tuduhan geng-geng orientalis terhadap Quran, dijawab oleh orang India. Ulama Islam lah, orang Islam asal dari negara India. Ada buku tu. Allahu Akbar. Jadi kita kena lawan, kita kena berlawan, kita kena balah dengan puak kafir ni dalam bab mempertahankan kebenaran. Jangan mudah koyak, jangan mudah mengalah kepada apa yang mereka nak. Mana kalau dia bersungguh, kenapa kita tak sungguh? Kenapa kita tidak bersungguh buat kajian tentang Al-Quran? Kata di para pendakwah kita ni, tanda pelajar, orang kafir, orang barat, mereka mengkaji Quran sebelum mengaji Quran. Ini pelik. Mereka mengkaji Al-Quran sebelum mengaji Quran. Mana dia kaji dulu, masuk Islam baru mengaji Quran, baru belajar abata sajah. Kita anak orang Islam ni mengaji Quran daripada tua, muda sampai tua pun tak boleh baca Quran lagi, tapi mengkaji Quran tak mau. Tak boleh ustaz, kalau kaji Quran orang kata boleh jadi kafir. Allahu Akbar. Orang kafir kaji Quran masuk Islam, kita orang tak boleh kaji Quran. Apa ajaib. Ini di antara keajaiban yang berlaku ke dalam dunia Islam hari ini. Bila kita nak buka kajian kepada Al-Quran berdasarkan kepada tafsir-tafsir yang muktabar, ada orang menentang. Apa awak dah baca-baca? Ulama dah siap belaka dah. Ulama siap belaka dah, kita tak ngaji. Apa faedah ulama siapnya? Baik, itu yang pertama. Boleh. Yang kedua, summa adbara wastakbara faqala in hadza illa sihrun yuzar in hadza illa qaulul bashar. Jadi dia kata ni kata-kata makhluk ni, dia tuduh in hadza illa qaulul bashar. Puak kafir kata bukan kata-kata Allah ni, ini ucapan manusia. Maka ayat ini azala kulla labsin, ayat ini
telah menolak semua tuduhan-tuduhan jahat yang dibuat oleh puak kafir terhadap Al-Quran. Terhadap Al-Quran. Jadi dia kata Quran ni kalam, dia kata Quran ni hak makhluk. Lah. Kita kata Al-Quran ni kalamullah. Nazala bihi. Al-Quran ialah kalam Allah, kata-kata Allah yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril alaihissalam selama 23 tahun. 23 tahun masa daripada Iqra sampai ke akhir surah yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kita pegangan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, Al-Quran itu kalamullah. Allah Ta'ala berkata-kata. Hakikatan Tuhan berkata-kata sungguh, didengari oleh Nabi Musa alaihissalam dan juga malaikat-malaikat yang dengar, kemudian dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dia panggil kalamullah. Nabi Musa kitab Taurat dia. Jadi jangan takut. Ini ada setengah orang ni kata kalamullah, tapi dia panggil kalam nafsi. Wallahu alam. Kenapa takut sangat nak isbat Allah Taala berkata-kata itu, kenapa? Takut serupa dengan makhluk. Kita kata mana boleh serupa. Allah Ta'ala laisa kamitsli syai'. Jadi kita ni pegang Ahlus Sunnah, Al-Quran kalamullah. Allah Ta'ala berkata-kata kepada makhluk-makhluk yang dipilih. Baik. Yang ketiga, in hadza illa qaulul bashar. Puak kafir kata ni kata-kata manusia. Maka di sini kata di ulama tadabbur, ulama tafsir kata, in hadzal Quran man qala, siapa dia kata Quran ini perkataan manusia, faqad kafara. Mana siapa dia kata Quran ini daripada kata-kata manusia, bukan dari kalam Allah, maka orang tu dianggap kufur. Wa qala biqauli al-wahid, dia juga telah berkata seperti al-walid ataupun al-wahid yang Allah Ta'ala binasakan dia, seperti dalam ayat ini. Allahu Akbar. Siapa dia kata ini kata-kata Quran ini saja, kata-kata syair, kata-kata sastrawan, maka samalah dia dengan pandangan puak Quraisy yang bersidang di Mekah dulu nak buat tuduhan kepada Al-Quran. Maka kita kata, kita bagi kitanya Al-Quran ni kalamullah yang kita baca, al-muta'abbadu bitilawatihi, kita beribadat baca Quran. Ibadat. Baca Quran boleh pahala. Tapi lebih tinggi daripada tu, kita baca dan kita faham dan kita beramal, itulah dipanggil tingkatan yang paling tinggi. Sebab cara baca Quran ada berapa cara? Tulis pelajar. Cara baca Quran 3 cara. 3 cara. Yang pertama, baca dengan lidah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Itu dia panggil baca dengan lidah. Hak baca dengan lidah ni boleh pahala berapa? Berapa pahala? Setiap huruf 10. Banyak kita boleh. Dalam surah Fatihah saja berapa ribu pahala dah kita boleh ambil. Yang kedua, qiraah qalbiyah. Kita baca dengan hati, kita faham makna dia. Ini tujuan kita duk baca Al-Quran dengan terjemahan ni sepanjang bulan Ramadan, insya-Allah. Kita akan khatam di sini bacaan tafsir pimpinan Ar-Rahman daripada awal sampai ke akhir, insya-Allah kata. Itu yang kedua. Kemudian kita kena mikir. Ini sebabnya bila kita baca ayat, kita cari 5 faedah yang kita boleh fikir, i'malul fikri. Kita gunakan pemikiran kita, terah tenaga kita, fakkara wa qaddara, untuk apa? Untuk faham Quran. Kita lawan puak kafir, fakkara wa qaddara, untuk nak pandang Quran. Allahu Akbar. Mereka gagal, kita berdoa supaya kita berjaya menjadi ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Bacaan yang ketiga, qiraah amaliyah. Mana kita beramal dengan dia. Kita baca Allah kata haram riba, kita berhenti. Ni dah berlagu sedap. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah. Undang-undang riba tak tukar juga negara. Musabakah dah berpuluh tahun. Kita kata itu baca saja, tidak beramal.
Baik para pelajar, kita berpindah kepada perkara yang keempat ataupun faedah yang keempat. Faqala in hadza illa sihrun yu'thar, in hadza illa qaulul bashar. Dia kata sihir berlaku ni. Ini kata-kata manusia. Ankara Allah Ta'ala qaulal musyrikin hadza. Allah Ta'ala bantah, tolak tuduhan jahat puak kafir ni dengan apa? Dengan sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Takwir ayat 19, innahu laqaulu rasulin karim. Maknahu, ini ucapan rasul yang mulia. Siapa dia? Jibril. Jibril bukannya kata dia terima daripada Allah. Jibril bawa kepada Nabi SAW. Nabi bukan ambil Quran daripada jin di Gua Hira lah. Itu tuduhan puak dia. Dia kata Nabi ni belajar sihir, gila, duk bertapa dalam gua seorang. Jadi gitulah. Jadi macam-macam dia punya tuduhan. Maka kita mengatakan tidak. Allah Ta'ala turun ayat Quran, beberapa ayat yang menunjukkan bahawa Al-Quran itu min indillah, daripada sisi Allah Azza wa Jalla, bukan rekaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan ciptaan ahli-ahli fikir, bukan juga susunan ahli sastra. Tidak. Al-Quran kalamullah al-munazzal, yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril alaihi salam, mengikut ahdas, peristiwa-peristiwa, dan dalam masa 23 tahun al-muta'abbadu bitilawatihi, orang yang beribadat dengan baca Quran. Jadi alhamdulillah pada jemaah sekalian, kita sudah baca Quran, kita sudah ngaji Quran banyak-banyak. Jangan puas, jangan jemu. Ini kita bimbang. Bila kita ajak kawan-kawan kita, mari kita tadabbur Quran, puas 5 tahun dah baca Quran. Kita kata la ya akhi, Nabi baca Quran 23 tahun. Dikatakan Sayyidina Umar, tulis cerita ni, dikatakan Umar tadabbur surah Al-Baqarah 12 tahun. Mari pergi hak penipala Allah Umar ni benoknya 12 tahun ngaji Baqarah. Dia bukan mengaji Baqarah 12 tahun nak faham. Dia kata dia tadabbur Baqarah, artinya dia ambil surah Baqarah, dia amalkan dalam pentadbiran selama 12 tahun. Yang halalnya diambil, yang haramnya dihapuskan. Itu maksud. Kita hari ni berapa tahun dah kita ngaji Quran, baru sehari dua ngaji Quran berasa pandai dah. Cepat awak ni. Dia panggil gopoh. Baiklah. Ayat yang terakhir, tengok ni pelajar. Ayat yang terakhir. Belum akhir lagi. Ayat 26. Sa'uslihi saqar. Allah kata, aku akan campakkan mereka. Siapa dia? Ni. Orang hak lawan Nabi ni akan campak dalam neraka. Di antara ulama tafsir katanya Al-Walid Ibn Al-Mughirah Al-Makhzumi dalam cerita ni, dalam kisah ni. Maka ulama tadabbur kata apa? Ayatum min ayati nubuwatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan tanda-tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam Quran. Sebab apa? Sebab fa innal kufar, orang kafir walaupun nak lawan dia tak boleh. Dan kafir-kafir yang disebut cerita dalam Quran semua mati kafir belaka. Sebab Tuhan kata sa'uslihi saqar. Hak lawan Nabi ni akan masuk neraka. Sama juga termasuk pok saudara dia sendiri. Saya sela naran zatalahab. Tabat ada Abi Lahabin, saya sela naran zatalahab. Abu Lahab celaka tangan Abu Lahab. Dia ni akan dimasuk dengan api neraka. Abu Lahab mati kafir. Maka ini menunjukkan bahawa para jemaah sekalian, orang-orang kafir yang disebut dalam Quran tak ada yang masuk Islam, tak ada. Yang bertuahnya alhamdulillah Abu Sufyan. Abu Sufyan ni dia lebih lunak. Walaupun dia lawan Nabi tapi agak lunak sikit. Sewaktu Nabi hantar surat kepada Hercules, Abu Sufyan bercakap betul tentang Nabi SAW. Tak ada tipu. Allah pilih dia, beri pada dia hidayah, dia masuk Islam ba'da 20 aman, setelah 20 tahun berlawan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata di para ulama, ayat ini mengajar kepada kita supaya menanam
dalam jiwa anak-anak kita ni, supaya mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenali Al-Quran, mengenali hadis sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa siapa yang menentang Quran, siapa yang menentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan kecewa bila-bila masa. Jadi pelajar-pelajar kita ni, marilah kita berpegang dengan Al-Quran, berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Addu 'alaiha bin nawajiz, kita gigit dengan gigi geraham kita sunnah Nabi walaupun ditinggalkan oleh orang. Sebenarnya pelajar-pelajar kita ni sabar. Bila kita nak beramal dengan hak Nabi aja, kita jadi makhluk asing dalam negara ni. Bila kita kata, "Wai, kita zikir pas solat mengikut sunnah Nabi." Pelik. Orang lain kuat-kuat belaka, tiba-tiba awak pelan-pelan baca slow-slow. Ini manusia pelik. Kamu ingat, manusia pelik inilah yang mempertahankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Sehingga Nabi kata bada al-Islam ghariban, peringkat awal Islam tu orang tak ramai, di akhir tak ramai juga, ramai bilangan tapi tidak ramai yang berpegang dengan sunnah. Jadi kerana itulah Abu Anas kata, beramal dengan sunnah, hati tenang, pahala confirm, insya-Allah. Insya-Allah kita akan sambung lagi ayat kita dalam siri yang akan datang. Hanya satu ayat. Ayat apa? Ayat 31. InsyaAllah ayat 31, satu ayat je kita bahas sepanjang ayat 31 ya. Untuk siri akan datang satu ayat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.